Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dipertemukan dalam satu majlis forum pada hari yang berbahagia ini. Saya, Ainatul Bashirah binti Cirazali, selaku pengurusi kita pada pagi ini akan membawa anda semua melalui bahtera bersama ketiga-tiga ahli panel untuk membincangkan satu topik yang akan dibincangkan sebentar saja lagi. Kerana cinta, kerana pencipta, dengan cinta kenal saudara. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Saudari Ida Syahidah binti Surin, merupakan Naib Presiden Badan Dakwah Kuliah Al-Luwawaddin As-Sultan Abu Bakar. Selamat datang saudari. Terima kasih. Sama-sama. Muslimin muslimat, jika perasaan cinta itu semakin mekar, mari kita suburkan ia dengan mengenali ahli panel kita yang kedua, Saudari Ain Wahidah binti Azmi, merupakan ahli Majlis Perwakilan Pelajar Kuliah Al-Luwawaddin As-Sultan Abu Bakar. Apa khabar saudari? Baik, saudari pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga begitu. Muslimin muslimat, sejak awal lagi saya perhatikan ahli panel kita yang ketiga tidak lokek dengan senyuman yang manis. Saudari Aidil Mardiah binti Abdul Aziz merupakan timbalan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Kuliah Al-Luwawaddin As-Sultan Abu Bakar. Terima kasih ya saudari kerana sudi hadir bagi memeriahkan forum kita pada hari ini. Sama-sama saudari. Baiklah muslimin muslimat, berakhir sudah perkenalan ringkas bersama ahli-ahli kita pada hari ini. Namun ini bukan perakhirannya. Sabar dahulu, jangan ke mana-mana. Tunggu dahulu. Ayo kita teruskan perbincangan kita pada hari ini dengan satu topik yang sangat menarik, wasatiyah, tonggak kesatuan umat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Islam memerintahkan supaya umatnya menjalani kehidupan yang syumul bagi membentuk masyarakat yang sakinah untuk mendepani realiti baru, dunia yang pantas berubah dan berkembang. Maka pendekatan wasatiyah menjadi cerucuk utama dalam menerapkan nilai keinsanan yang syumul. Saya pasti ramai muslimin muslimat masih tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan wasatiyah, tonggak kesatuan umat? Jadi saya persilakan Saudari Ida Syahidah untuk menerangkan apakah maksud wasatiyah, tonggak kesatuan umat. Dipersilakan. Dari kuliah datang ke esai, datang kemari bukan sendiri. Kami bukan dari kayangan. Terima kasih saudari pengurusi. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin sekalian, wasatiyah bermaksud keadilan, kesederhanaan ataupun kesederhanaan. Aduh, manggau. Maafkan saya begitu teruja sehingga tersasul akibatnya. Wasatiyah bermaksud keadilan, kesederhanaan ataupun seangkatan dengannya. Misalnya seperti di dalam kehidupan sehari masyarakat ataupun seangkatan dengannya. Manakala tonggak kesatuan umat bermaksud masyarakat yang boleh menjamin ketahanan sosial yang mantap sehingga menjadi satu masyarakat yang boleh menjamin ketahanan sosial yang mantap sehingga menjadi satu batang tubuh yang canang akan kesusahan orang lain. Seperti mana yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang bermaksud kemesraan, kasih sayang dan saling berbelas kasihan antara mukmin ibaratnya seperti satu jasad. Apabila satu anggota badan mengandung kesakitan, maka seluruh jasad akan turut berjaga dan merasa betapa besarnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadirin sekalian, sifat dan sikap sedemikian haruslah ada dalam diri setiap masyarakat. Saya rasa cukup dahulu setakat di sini. Saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi. Terima kasih ya saudari atas penjelasan cukup mantap sebentar tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak akan terbina sebuah rumah tanpa sebuah tiang yang kukuh. Maka tidak akan sempurna maksud wasatiyah itu tanpa disertai dengan konsepnya yang sebenar. Jadi ya saudari Ain Wahidah, apakah konsep wasatiyah ini dalam menyatukan umat? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Cintakan bunga, bungakan
layu. Cinta akan manusia, pastikan pergi. Cinta akan Rasul, cinta abadi. Cinta akan Allah, kekal abadi. Kerana cinta kepada Allah dan demi meneruskan perjuangan Rasulullah, saya dengan besar hati akan menerangkan konsep wasatiyah, tonggak kesatuan ummah. Secara konseptualnya, wasatiyah yakni bermaksud sederhana dalam setiap aspek kehidupan, sama ada dari segi cara hidup maupun beragama. Perlu difahami bahawa setiap ajaran Islam yang berkait dengan akidah, rukun serta cabangnya adalah mata rantai yang tidak boleh dipisahkan atau dikurangkan. Hadirin hadirat yang dihormati, wasatiyah meletakkan manusia mengikut konsep yang mana ada ruh berhubung dengan Tuhannya, tidak seperti binatang yang ada jasad, tam dan hawa nafsu semata-mata. Islam juga adalah wasatiyah di kalangan agama kerana meletakkan manusia mengikut fitrahnya yang ditentukan oleh Allah. Dari sudut ekonomi pula, Islam memerintahkan agar manusia berbelanja secara sederhana dan tidak boros. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya perbuatan membazir itu adalah merupakan sahabat syaitan. Jelaslah bahawa di sini menunjukkan tuntutan kesederhanaan amat dititik beratkan dalam kehidupan seharian kita. Hadirin hadirat yang dihormati, hakikatnya umat Islam yang menjadi contoh di tengah masyarakat manusia dijelaskan oleh ayat Al-Quran bagi memenuhi ciri ummah wasatiyah yang layak menjadi contoh kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia menyerah kepada makruf, mencegah kepada kemungkaran serta beriman kepada Allah. Tuntasnya, kita seharusnya bersyukur kerana kita telah terpilih menjadi khalifah di muka bumi. Sekian, kembali pula kepada saudari pengerusi. Terima kasih ya saudari. Oleh itu, wasatiyah ini penting bagi membentuk umat yang beriman dan cemerlang. Muslimin, muslimat yang dikasihi, tidak lengkap sekiranya kita hanya mengetahui maksud dan konsep semata-mata tanpa kita memahami apakah kepentingan wasatiyah itu sendiri. Jadi ya saudari Ainul Mardiah, apakah kepentingan wasatiyah itu bagi menyatukan umat? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi yang kelihatannya begitu ceria pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, usah gundah, anda masih terbingung. Sudah ada yang ternganga rupanya. Baiklah, apakah kepentingan wasatiyah sebagai tonggak kesatuan umat? Itulah soalan yang diajukan kepada saya. Benar ya saudari pengurusi? Ya saudari. Baik, kepentingan wasatiyah adalah membantu manusia berfikir dengan jelas dan untuk memecahkan sebarang persoalan ataupun permasalahan yang kita hadapi. Fikiran juga akan menjadi tenang dan nampak galiannya keterujaan saya lebih daripada saya. Makan lagi, Bang. Fikiran akan menjadi tenang dan segala jalan menuju kehancuran dapat kita elakkan. Hadirin hadirat, kita kembali kepada realiti hari ini yang mana kita lihat di tanah Arab, Afrika, malah di negara kita Malaysia sendiri masih tidak terlepas daripada bahaya permusuhan sesama sendiri. Hal ini bertentangan dengan saudara, hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, janganlah kamu saling membenci, saling mendengki dan saling bermusuh-musuhan. Tetapi jadilah kamu saudara. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Allah hadirin, sanggupkah kita melihat kehancuran yang berlaku pada hari ini berpunca daripada diri kita sendiri? Tepuk dada tanya iman. Maka dengan mengamalkan wasatiyah inilah keamanan dapat kita wujudkan. Itu apa yang harus kita percaya.
Hadirin hadirat, seterusnya melalui pendekatan wasatiyah, keutuhan, perpaduan dan persaudaraan sesama umat dapat kita garapkan di dalam segenap perkara, termasuklah pembangunan spiritual maupun fizikal secara seimbang. Kerana apa saya berkata begini? Hal ini adalah kerana tidak lain tidak bukan bertujuan untuk mempertingkatkan nilai kualiti kebersamaan dan kemajemukan yang akhirnya akan menjana tonggak kesatuan dan perpaduan umat. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saya. Terima kasih ya saudari, sungguh ayu saudari pada hari ini. Maka benarlah apa yang saudari katakan sebentar tadi. Pendekatan wasatiyah penting dalam penyatuan ummah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam usaha membina wasatiyah tonggak kesatuan ummah, kita tidak terlepas daripada menghadapi rintangan dan halangan. Jadi ya saudari Ida Syahidah, apakah cabaran serta halangan untuk membentuk wasatiyah dalam menyatukan ummah? Dipersilakan. Terima kasih saudari. Hadirin sekalian, lantaran cana dengan persoalan ini, jelas sekali ya bahawa wasatiyah itu adalah satu pendekatan yang sangat komprehensif. Maka tentu sekali kedudukan yang tercabar oleh sikap dan amalan kita pemikiran masyarakat yang tidak mengambil berat sesama sendiri. Sebenarnya perkara sebegini kasihan, hanya dipandang seperti luka kecil di badan yang tidak kelihatan. Namun jangan disangka luka ini tidak mampu menjadi bara yang akhirnya mampu mengorbankan jiwa-jiwa insan yang hutang tanpa pengisian. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian ya, cabaran pertama yang terpaksa dihadapi oleh pendekatan wasatiyah itu daripada tindak tanduk, pandangan dan sikap masyarakat ialah ia memberi kehitaman yang syumul bagi mencapai pendekatan wasatiyah itu sendiri. Sudah jelas, sudah suluh dan sudah terang lagi bersuluh bahawa pendekatan wasatiyah itu adalah bertujuan untuk membawa umat-umat Islam ke tengah gelanggang kehidupan yang lebih harmoni agar dapat melahirkan masyarakat yang madani dengan penuh nilai dan bukan pula untuk tayang pada semurahan. Jangan jadi seperti serigala hitam yang cuba untuk menjadi beri-beri putih, akan tetapi terselah kehitamannya. Jadi ya hadirin, ia perlu cukup sederhana dalam menentukan agenda itu walaupun mempunyai matlamat yang tinggi. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian ya, seterusnya ekstremisme ya. Ekstremisme juga antara cabaran yang boleh menyebabkan perpecahan umat. Ini kerana sikap dan sifat masyarakat yang seperti tenang dalam berluka melepaskan kerja masing-masing itu hanya mewakili sekumpulan kecil masyarakat yang tidak bersedia untuk bertoleransi serta bertolak ansur sesama sendiri. Maka ya hadirin sekalian, oleh kerana salah satu agenda ialah menyatukan ummah dalam satu perpaduan yang kedudukannya boleh diterima umum agar dapat diterima oleh semua pihak, jadi wajarlah setiap masyarakat bekerjasama dalam menentukan agenda ini dan menjayakannya agar lebih mudah. Seperti kata orang Nepek, apa yang penting kerjasama. Terima kasih saudari. Terima kasih ya saudari, benar apa yang saudari katakan sebentar tadi. Apa yang penting kerjasama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cabaran yang dihadapi akan menimbulkan pelbagai implikasi dalam menjayakan wasatiyah tonggak kesatuan ummah. Maka ya saudari Ainul Wahidah, apakah akibat jika kita tidak mengamalkan wasatiyah ini dalam menyatukan ummah? Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi saudari pengerusi. Akibat tidak mengamalkan konsep wasatiyah dalam kehidupan masyarakat, yang pertama ialah berlakunya kemerosotan penguasaan ilmu. Dalam menungkah arus globalisasi, penguasaan ilmu amat dititik beratkan bagi melahirkan masyarakat berwajah baru yang diselamitikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajipan menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Seandainya kita sebagai umat Islam, bahkan rakyat Malaysia, tidak mengamalkan konsep wasatiyah, sudah pastinya kemerosotan penguasaan ilmu akan berlaku tanpa had dan sempadan. Cuba bayangkan andai apa yang saya nyatakan sebentar tadi benar-benar terjadi dan berlaku di negara kita, negara Malaysia.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kebincangan masyarakat. Sikap sombong, bangga diri serta berpuak-puak sering menjadi batu penghalang kepada seseorang individu untuk menerima pendapat orang lain. Sikap ini sering mendorong seseorang individu melakukan keganasan kepada orang lain. Sikap sombong juga akan membawa kepada perpecahan serta keretakan baik di peringkat rumah tangga, keluarga, masyarakat serta negara. Akhirnya, ia membawa kepada peperangan serta pemusuhan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya